Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Amin. Amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatu fid din, a'azzakumullah, uhibbukum fillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Ikhwatul iman, alhamdulillah kita berada dalam majlis ta'lim, alhamdulillah. Ikhwatul iman, malam ini kita masuk pada muka surat 26. Pertanyaan yang ke-29. Kita masuk pertanyaan yang ke-29, iaitu jika dikatakan kepadamu apakah pengertian ihsan di antara seorang hamba dengan Tuhannya. Pertemuan kita pada minggu-minggu yang lepas, apakah itu rukun iman? Sebelumnya, apakah itu makna iman? Dan kita telah membicarakan perbezaan iman dan rukun iman. Dan kita juga telah berbicara apakah hubungan rukun iman dengan amal-amal saleh yang lain. Telah kita bicarakan. Malam ini, apakah hubungan ihsan dengan iman? Apakah hubungan ihsan dengan iman? Apa itu ihsan? Kalau orang kata kepada kita, apakah pengertian ihsan di antara seorang hamba dengan Tuhan dia? Maka kamu katakan, jawab. Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, meskipun engkau tidak melihatnya. Maka yakinlah bahawasanya dia melihatmu, sebagaimana hadis Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim. Hadis itu panjang, telah kita bicarakan, dipanggil dengan nama hadis Jibril. Hadis itu membicarakan 4 perkara. Jibril datang berupa manusia, menjelma sebagai manusia, pakai jubah putih, rambutnya hitam pekat. Jibril pakai jubah putih, rambutnya hitam pekat. Tidak ada tanda-tanda orang bermusafir. Masuk, lututnya didekatkan dengan lutut Nabi dan bertanya kepada Rasulullah, akhbirni alal Islam, ceritalah Islam itu apa. Nabi pun habaq 1-5. Dia kata, sadaqta, kau benar. Sahabat di belakang ni jadi terkejut. Belum ada rekod sahabat melihat orang bertanya, Nabi jawab, orang itu menyatakan benar. Belum lagi ada rekod itu. Dia bertanya, akhbirni anil iman, bagi tahu kat aku yang kata iman itu apa. Nabi jawab 1-6 dalam kuliah kita yang lalu. Sadaqta, kau benar. Sahabat heran. Lepas tu dia kata, akhbirni anil ihsan,
terangkan kepada aku apa itu ihsan. Ini Nabi nak terang. Kemudian dah habis dah ihsan, dia tanya pada Nabi, beritahulah kepada aku bila akan jadi kiamat. Nabi kata, yang tanya lebih tahu daripada yang kena tanya. Maksud dia, Nabi kata, hang lagi tahu daripada aku. Lagi sahabat heran, mana ada pernah rekod macam ni. Belum pernah Nabi kata pada orang yang tanya, hang lagi tahu, siapa ni? Maka Nabi kata, aku tak tahu bila kiamat, tetapi aku boleh bagi tahu alamat kiamat. Nabi terang 1, 2, 3. Tiba-tiba dia kata benar, dia keluar, dia meninggalkan. Dia keluar sampai hilang dari masjid, dia pun ghaib. Sahabat bertanya, siapa ini ya Rasulullah? Nabi kata, hadza Jibril. Itu adalah Jibril. Dia datang untuk mengajar kamu tentang agama kamu. Antum, kalau hadis, kalau iman, kalau Islam, iman, ihsan dan tanda kiamat kecil, Jibril tidak akan menjelma sebagai manusia. Jibril menjelma manusia untuk bagi tahu apa makna Islam dan iman dan ihsan dan tanda kiamat. Bila kita lihat di akhir zaman, inilah perkara yang selalu disalahfahamkan oleh manusia. Kerana salah faham makna Islam, dia membawa Islam cara dia. Dia salah faham makna iman, dia faham iman cara dia. Artis, ini saya maksudkan artis Bollywood lah, bukan artis Malaysia. Artis Bollywood, artis Malaysia tidak ada lagu ni. Dia dapat award, pakai tak senonoh, syukur alhamdulillah. Dia pakai tak senonoh, kadang-kadang singkat, bukan kata skirt, mini skirt dia pakai, tak senonoh. Dia pegang award, dia kata alhamdulillah, syukur kepada Allah. Kenapa jadi begitu? Dia salah faham makna iman. Bukan dia salah total, tidak, orang ini ada kebaikan, tetapi dia salah faham tentang makna iman. Salah faham tentang makna ihsan. Orang keluar daripada rumah pergi ke Gunung Jerai bertapa, makan bertih saja. Nak apa? Nak mendekatkan diri kepada Allah, nak membersihkan jiwa, nak faham ihsan. Akhirnya dia membentuk jalan-jalan yang menyimpang, membentuk agama baru. Kemudian hari kiamat, dia percaya tanda kiamat melalui akal dia, bukan hadis. Itu yang dihasah parang pi Putrajaya. Dia kata Dajjal duduk ada di situ. Tak pasal-pasal Dajjal pi duduk Putrajaya. Awak dia pegawai kerajaan ke? Kenapa dia buat begitu? Dia salah faham tentang tanda-tanda kiamat. Rupanya benar, apabila Jibril datang memberitahu, itu benda muhim, durusul muhim, pelajaran yang penting. Tetapi pada kita, itu benda yang tidak penting. Krisis agama berpunca daripada salah faham Islam, iman, ihsan dan tanda kiamat. Orang menantikan Al-Mahdi Al-Muntazar, Mahdi yang dinanti-nantikan. Untuk apa tunggu Al-Mahdi? Kerana dia faham sesuatu yang tersirat. Ada benda yang tersirat pada benda yang dia suratkan itu. Dia faham. Pada dia Al-Mahdi akan menegakkan keadilan. Sunnah Nabi dan Quran ini pada dia tak adil lagi. Kami berzikir, kami puak Jaishul Mahdi. Kalau di Iraq ada Jaishul Mahdi, tentera Al-Mahdi. Tentera Al-Mahdi, subhanallah. Ada tentera Al-Mahdi. Kenapa jadi begitu? Kerana salah faham, ikhwan. Maka kita sedang membaca hadis Jibril ini sangat penting. Sampailah kita pada perkataan ihsan. Apa itu ihsan? Kau jawab, ihsan itu kau berbuat ibadat seolah-olah kau nampak Allah. Apa makna dia? Kata An-Nawawi, kalaulah kita nampak Tuhan, lagu mana kita buat ibadat? Sepatutnya nampak Tuhan itu orang akan lebih takut. Takut. Orang nak mencuri dalam ibadat tidak akan berlaku takut.
Tapi masalah dia kau tak nampak Tuhan, tapi kau kena mempertahankan seperti kau nampak Tuhan. Jujurnya engkau, ikhlasnya engkau, istiqamahnya engkau. Teruskan seolah-olah kau nampak Tuhan. Kalau contoh kita ini, tapi agak klasik sikit, kita pergi kerja, bos ada, bos tak ada. Bos kata curi tulang. Bos ada, cukup time baru pergi makan tengah hari. Bos tak ada, 11.45 dah hilang lah. Kenapa jadi begitu? Dia tidak merasai. Ikhwan, ada orang sakit baru sembahyang. Ada orang doktor kata awak lagi 2 hari nak mampus. Bukan doktor kata mati, doktor kata nak mampus. Doktor kata awak lagi sebulan nak mati. Oh, dia kata semua orang mati. Doktor kata dah lagi 2 hari nak mampus. Astaghfirullahalazim. Mampus saya tak mau, Cina aja mampus. Dia mendekati Allah. Adakah ketika itu dia merasa Allah itu wujud dan dia merasa Allah itu di hadapan? Tidak. Maka apa itu ihsan? Ihsan bendanya mudah dapat, senang dapat dan semua orang boleh dapat. Apa itu ihsan? Kita beribadat ikhlas kepada Allah seperti mana Allah nak. Itu ihsan. Allah letak sembahyang zuhur 4 rakaat dalam waktunya. Kita buat 4 rakaat dalam waktunya dan Allah minta kita ikhlas, kita ikhlas. Dan Allah kita nak kita salat mencontohi Nabi dia, kita salat mencontohi Nabi dia. Ihsanlah itu. Ihsanlah itu. Mau ihsan cara mana lagi? Seluruhnya kita contoh Nabi, ihsanlah itu. Nabi tunjuk ihsan kepada kita, bagaimana dia takut kepada Allah. Dia takut kepada Allah. Dia membetulkan para sahabat. Dalam hadis riwayat daripada Imam Tirmizi, antum pun dah hafal dah hadis ini, iaitu hadis apa? Berkenaan dengan Ummu Darda, berkenaan dengan Abi Darda dan Salman Al-Farisi. Kan Nabi satukan dia apa? Salman pergi ke rumah Abi Darda nak makan, Abi Darda puasa sunat. Salman makan, dia tak makan. Bila tidur malam, Salman tengok dia semayang, dia semayang, dia semayang, dia semayang, dia semayang, dia semayang. Dia tak peduli isteri dia, dia tak peduli tamu dia. Maka sampai satu saat bila makan dihidangkan, Salman kata, aku tak akan makan kecuali hang makan dengan aku. Abu Darda kata, mana boleh aku puasa. Salman kata, aku tak peduli, ini bukan Ramadan. Nabi sahaja puasa dia buka dia puasa. Hang puasa sampai tak berhenti-berhenti apa ni? Salman membetulkan Abu Darda. Itulah ihsan. Itulah ihsan. Membawa diri kepada Allah, itulah ihsan. Membawa jasad kepada Allah, itu sunnah yang zahir. Membawa hati kepada sunnah, sayang dengan sunnah, datang dengan hati budi, itulah ihsan. Itulah ihsan. Abu Darda tidak puas hati dengan cara Salman. Kata Abu Darda, kata Salman pada Abu Darda, jangan kau semayang, pergi tidak. Salman ni orang yang agak keras. Abi Darda ni agak lembut. Dia ahli tahajud, orang lembut. Orang yang lembut. Tengok isteri kamu, Ummu Darda, dalam keadaan yang tak terurus, bazilah, dalam keadaan tak terurus. Masya'nuki ya Ummi Darda. Salman kata, apa hal kamu ni pakaian macam tak ada laki? Itu bahasa kita lah. Ummu Darda jawab, saudara hang Abu Darda bukan mau dah kat aku, dia kau Tuhan dia. Isteri kecil hati. Kecil hati. Bukan makan hati. Kalau makan hati, bini doh milah. Kau makan hati milah, jiran sebelah makan tulang dah kata. Ini isteri dia Abi Darda. Salman kata, tengok bini hang ada hak pada dia, ada hak pada badan, ada hak pada itu, ada hak pada ini. Abi Darda rasa kedatangan Salman mengganggu hubungan dia dengan Allah. Mengadu Abi Darda kepada Rasulullah. Apa kata Nabi dalam hadis Tirmizi? Sadaqa Salman. Salman benar. Ketika Salman tegur Abi Darda, Salman tidak tegur dengan pandangan dia, emosi dia, pemikiran dia. Salman tegur dengan sunnah Nabi. Yang Salman tegur itu semuanya dia ambil daripada Nabi. Apa Nabi kata pada Salman? Sadaqa Salman. Salman benar kerana dia tegur kamu dengan sunnah aku. Allahu Akbar. Kalau kita boleh tegur orang dengan sunnah Nabi, orang itu adalah benar.
Kalau kita tegur orang dengan budaya, dengan adat, dengan tok nenek, dengan pesaka, dengan warisan, dengan bangsa, itu tidak benar. Tak benar. Akhirnya kita kembali bertemu Allah dengan biqalbin salim, jiwanya menyerah kepada Allah dan mengikut Rasulullah. Dan kita baca juga riwayat dalam Riyadhus Salihin, hadis Bukhari, hadis Muslim, tentang sahabat datang ke rumah Nabi, bertanya pada isteri Nabi Aisyah, Nabi sembahyang lagu mana, Nabi puasa lagu mana, Nabi lagu mana. Aisyah jawab satu-satu. Lepas tu tiga-tiga orang ini kata apa? Aku nak puasa hari-hari, tak mau buka. Tak mau buka tu maksud dia hari-hari nak puasa. Isnin puasa, Selasa puasa, Rabu puasa. Hak dia ni pula kata aku nak sembahyang malam, tak mau tidur. Hak dia ni kata pula aku nak ibadat, tak mau kahwin-kahwin. Kahwin ni semua fitnah. Subhanallah. Subhanallah. Nabi dengar semua ini, ikhwan. Nabi dengar. Nabi tidak akan membenarkan telinga dia mendengar umat dia akan terpesong daripada ajaran dia. Dia tidak akan benar. Nabi redha tak makan, Nabi redha tak minum, tapi dia tak redha umat ini menyimpang sejengkai dari sunnah dia. Terus dia keluar daripada rumah dia, bimbing tiga-tiga orang ini. Subhanallah. Dia kata, siapa yang mengucapkan kalam-kalam ini? Siapa yang mengucapkan kalam-kalam ini? Nabi kata, aku orang yang paling takut kepada Allah. Aku semayang, aku tidur. Aku puasa, ada hari aku tak puasa. Dan aku berumah tangga. Siapa lari 1 inci daripada jalan aku, dia bukan daripada aku. Allahu Akbar. Itulah ihsan. Itulah ihsan. Kita boleh ibadat kepada Allah dengan cara Nabi, zahir dan batin. Itulah ihsan. Tapi manusia mencari ihsan dengan cara yang lain. Manusia nak cari ihsan dengan zikir sehari 50,000 kali. Nabi zikir sehari habis tinggi 100 kali. Tak pernah Nabi zikir Astaghfirullahaladzim sampai 2,000 kali. Tak pernah. Mungkinkah manusia bertemu petunjuk dengan meninggalkan cara Nabi? Tak. Kerana ayatnya Nabi ulang dalam khutbatul hajjah, ayat 71 daripada surah Al-Ahzab. Apa dia? May yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Sesiapa yang mentaati Allah dan Rasul, dia mendapat kemenangan yang besar. Ikhwan, Nabi puasa, kita puasa. Orang itu puasa kerana Allah dan jiwa dia sayang dengan sunnah Nabi, dia mendapat satu sijil kemenangan walaupun orang tak isytihar dia menang. Kita seorang-seorang ikut sunnah Nabi dengan ikhlas kepada Allah, demi Allah, buanglah daripada hati kita ini mencari riak di hadapan manusia, kerana riak itu akan meleceh dan menyusahkan kita di hari akhirat. Orang tak kenal kita, ikhwan, tapi kita taat kepada Allah dan Rasul, kita pertahan cara dia, faqad faza fawzan azima. Orang ini telah mendapat kemenangan yang besar. Wahai, bila dia menang pilihan raya? Tarikh pun tak tahu lagi. Bila dia menang pilihan raya? Masuk pun tak. Tapi dia menang. Kenapa dia menang? May yuti'illaha wa rasulahu. Kemenangan itu ada kepada taat kepada Allah dan Rasul. Bila Nabi betulkan tiga-tiga orang tadi, kesemuanya kembali kepada Allah dan Rasul, mereka mendapat petunjuk Allah. Dalam tafsir hadis itu, salah satunya kita jumpa siapa dia yang bercakap lagu tu, Ali bin Abi Talib. Daripada tiga tu, Ali termasuk seorang. Siapa dia Ali? Mertua, son-in-law, menantu, merangkak sepupu. Betul, astagfirullahalazim, betul lah. Kita ada salah lah. Bagaimana mungkin kita mendahului kekasih Allah? Antum tengok jiwa mereka. Tengok jiwa mereka. Lihat jiwa mereka. Inilah jiwanya nak mencari ihsan dan nak mencari redha di sisi Allah. Ajaran Nabi membetulkan dia dan dia tunduk dan dia insaf kepada Allah. Tapi kalau kita kata ini sunnah Nabi, awak orang tua-tua tak tahu. Apa ini? Nak banding ajaran Nabi dengan orang tua-tua. Kita kata ni sunnah Nabi, awak ustaz aku tak tahu. Banding Nabi dengan ustaz.
Astaghfirullahalazim. Inilah yang kita bicara ihsan, ikhwan. Jangan bercakap ihsan dengan nada yang tinggi dan tinggi dan tinggi, lepas tu lari daripada sunnah. Tak. Ihsan apa dia? Membawa hati kepada Allah, beramal macam mana Nabi, hati dan budi. Antum ingat ayat daripada lam yakunin, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Apa Allah kata? Aku tidak perintah kamu sembah aku, melainkan aku minta kamu ikhlas. Subhanallah. Di mana letak ikhlas, di mana letak ihsan? Kesemuanya pada hati manusia. Semuanya pada hati manusia. Kita kena ada hati apa? Hati yang kembali pada Allah, mengikut cara Rasulullah. Karena itu syahadah kita tidak berhenti la ilaha illallah, tak berhenti Muhammadur Rasulullah. Perjalanan kita di atas syariat Muhammad, ihsanlah kita. Ingat balik apa kata para ulama sunnah? Apa kata para ulama sunnah? Syarat makbul ibadat ada dua, ikhlas dan tiba Rasul, ikut Nabi. Dua-dua ni kena sekali pergi. Kita panggil apa? Dia kena pergi dalam keadaan package. Satu tak boleh tinggal satu, tak boleh. Dua-dua adalah package. Dua-dua ini ibarat nyawa dan badan. Ada nyawa tak ada badan, hantu. Ada badan tak ada nyawa, mayat. Dua-dua tak pakai. Dua-dua tak pakai. Tapi ada badan, ada nyawa, itulah manusia. Itulah manusia yang dibimbing rohnya dan jasadnya, emosi, hati budinya dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ikhwan, itulah makna ihsan. Kalau kita pergi atas gunung Jerai betapa, ihsan bukan makna ini. Ihsan bermakna hati kita ni, hati kita ni kita kena renung sebab hati kita yang putih. Selagi tak boleh renung, ada problem. Itulah makam berhenti. Nabi ajak nak dapat ikhlas ni istighfar, dia makam berhenti. Subhanallah. Pun dia boleh percaya itu benar lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu halus mainan syaitan. Begitu halus mainan syaitan. Begitu halus. Jangan siapa kata dia boleh terlepas daripada gangguan syaitan, begitu halus. Yahsabuna annahum muhtadun. Aku masuk dalam fikiran dia, aku kata dekat dia, kamu telah mendapat petunjuk Allah. Orang-orang yang melakukan bid'ah di zaman silam, siapakah yang membisikkan kepada mereka itu petunjuk Allah? Ilmu. Saya sembang dengan Ustaz Nan dalam cerita tadi, bahasa Arab pun ilmu tak betul. Mengambil bahasa Arab dan ilmu nahu, beberapa perkara yang mereka terjemah lari daripada nahu. Lepas tu pergi ambil pula hadis-hadis tu terjemah mengikut para ulama salah, terus out. Bahasa Arab pun out, terjemahan syarak pun out. Tapi siapa menyatakan kepada mereka, mereka di atas petunjuk Allah? Halus mainan syaitan, halus. Halus dan halus. Apa kata Quran? Innama ya'murukum bil fahsya'i wal munkar wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Sesungguhnya syaitan mengajak kamu kepada fahsya dan munkar dan suruh kamu kata apa yang kamu tak tahu tentang Allah. Itu kerja dia. Itu kerja dia. Ikut cara Nabi ni, ikut cara Nabi, sembahyang cara Nabi, puasa cara Nabi, pergi Mekah cara Nabi, tanam orang mati cara Nabi. Dia bisik pada kita, betul lah cara Nabi, tapi kita buat ni bagi elok lagi. Halus mainan syaitan. Ketika itu siapa boleh menempih, ikhwan? Dia tak kata salah, dia tak kata sembahyang tanpa usali salah, dia tak kata orang yang tak buat tahlil itu salah. Cuma dia kata yang kita buat bagi elok lagi. Siapa mampu tempih smash ini? Meskipun Siddiq pun tak larat dah. Tak larat. Keluarga Siddiq pun tak larat. Keluarga Sufi jatuh tersungkong. Hanya satu saja boleh angkat smash ini, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kekuatan jasad dan akal kita tak mana, ikhwan? Adam itu Nabi. Kena. Adam itu Nabi. Akal kita dengan akal Adam, akal siapa elok lagi? Berani antum kata akal kita elok lagi? Adam tak sokok. Takkan akal kita elok? Akal siapa elok? Dia Nabi, bahkan dia adalah makhluk mewakili manusia yang pertama. Ya Adam, anta abal bashar, anta aba bashar, kamu adalah bapa bagi manusia. Adam kena. Hal adulluka ala syajaratin khuldi wa mulkin la yabla. Aku bisikkan kepada kamu pokok yang kekal dan kerajaan yang membawa kepada kekal. Makanlah pohon larangan itu. Agak-agak antum, Iblis pergi kepada Adam. Adakah Iblis kata Adam, baik yang makan tu, memang Tuhan kata haram, haram pun sedap? Adam tak akan terpedaya. Bahasa apa dia pakai? Inni waqasamahuma inni lakuma minan nasihin. Aku bersumpah pada kamu berdua, Adam dan Hawa, aku hanya bagi nasihat pada kamu. Allahu Akbar. Bahasanya bukan menyuruh, Pak, tapi nasihat. Manusia rebah. Yang rebah ini bukan manusia di dunia bertapak di syurga, kelilingnya syurga. Rebah. Kita duduk di bumi Allah. Kuatkah kita? Kita tak kuat. Emosi dan akal kita kuat? Tak kuat. Tapi apa yang ada benteng? Lagi-lagi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita nak lari daripada petunjuk ini? Sejengkai kita tinggal. Kata Abu Bakar, satu saja aku tinggal, sunnah Nabi, an aziru, saat itu juga aku sesat. Allahu Akbar. Tapi siapa membisikkan yang sesat itu adalah petunjuk? Siapa bisik? Iblis. Dialah bisik pada kita, ihsan ini, kalau kamu nak ihsan, kamu kena masuk ini, kamu kena zikir begini, kamu kena bai'ah dengan guru ini. Lepas tu kamu ada hak guru dengan murid. Guru suruh buat apa, kamu buat. Kalau macam-macam dia bisik pada manusia. Macam-macam dia bisik pada manusia. Dan kita mendengar cerita ni macam-macam nak dapat ihsan. Cerita yang paling dekat klasik dengan kita ni cerita satu guru ada 40 murid. Dia mengajak tasawuf, dia mengajak tarekat, dia mengajak tauhid, ilmu kalam dia mengajak. Maka dia nak test anak murid dia ni menguasai dah ilmu kebatinan. Maka setiap murid dia bagi pisau sebilah satu, setiap murid dia bagi seekor ayam. Dia kata pergi sembelih tempat yang orang tak nampak. Maka semua murid pergi, 39 murid, bawa kolong lah, dalam semak lah, cari tempat orang tak nampak. 39 ekor ayam berjaya disembelihkan. Satu murid aja mai dengan pisau dengan ayam hidup. Katanya, seluruh tempat aku pergi ada yang nampak, Tuhan yang nampak. Kata guru ini, kau telah dapat apa yang aku ajar. Siapa yang bawa kisah ini semua? Lidah syaitan. Pernah Nabi test sahabat lagu tu? Tapi kisah ini diangkat untuk menilai ilmu manusia. Pernah Nabi test sahabat? Mak, masa? Nah, ambil pisau, ambil kibas, pergi sembelih tempat orang tak nampak. Tak. Tetapi macam mana ayat Quran menyatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas? Quran menyatakan kerana mereka ada dua sifat sahaja. Sami'na wa ata'na. Apa Nabi cakap kami dengar, apa Nabi suruh kami buat. Mereka sampai ke syurga. Ini kena pergi sembelih ayam. Korban kah? Nak menikah kah? Tak. Siapa membisik? Begitu pelajaran dapat ihsan, begitu pelajaran dapat ilmu hakikat, begitulah cara mendapat ilmu laduni. Siapa yang bisik? Demi Allah, itu adalah bisikan syaitan. Nabi tidak pernah menguji iman manusia. Bolehkah kita uji iman orang?
Hak siapa menguji iman orang? Hak Allah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Aku jadikan hidup, aku jadikan mati, aku yang uji kamu manusia. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia rasa dengan dia kata dia beriman kepada Allah sudah cukup sedangkan aku belum uji dia? Am hasibtum am tadkhulul jannah? Kamu ingat senang kan nak masuk syurga? Sedangkan orang dulu kami uji sampai hati dia zulzilu, ibarat nak jadi gempa. Hati dia kami goncang macam kiamat. Siapa boleh uji manusia? Allah. Ni Tok Guru uji dengan 40 pisau. Tok Guru ni pun kamjatnya Tok Guru. Uji orang sampai setara itu. Dan kisah itu diangkat sebagai kisah untuk menyatakan, kisah itu hanya untuk menyatakan ilmu kalam, ilmu terbaik. Demi Allah, belajar dengan sunnahlah benteng manusia. Benteng manusia. Kita ada dua alam, cik tak pakcik? Kita ada dua alam. Pasal itu kita tak boleh makan. Kita makhluk dua alam. Alam apa? Alam kita tak tahu sunnah dengan alam kita tahu sunnah. Betul? Betul? Are you agree with me? Yes. Baik. Saya bagi tahu, sekarang kita di alam mengetahui sunnah. Kita sedang belajar sunnah. Sekarang ini kita seolah-olah ada filter boleh mengetahui itu bid'ah, itu sunnah. Dahulunya seolah-olah tak ada filter. Jadi saya bertanya, dahulunya pantang lalu sapu selalu. Orang bagi petua apa aja kita buat. Hari ni nak masuk Muharram ni, bacalah qul Allah 100 kali. Kita pun Tapi bila kita belajar sunnah, kepala mula berjalan. Perasaan mula menyentuh. Mula nak bertanya, Nabi buat lagu mana? Bila kita ada perasaan ni, ketika kita melangkah ke sunnah. Bila kita tak ada perasaan ni, ketika tak belajar sunnah. Kalau begitu, maka jawapannya, filter kita adalah sunnah. Kita pernah merasai zaman kita buat semua. Bahkan kita orang mati, kita bagi duit, apa niat kita? Jahatkan niat kita. Ya Allah, nak sedekah supaya mayat itu dapat pahala. Tapi bila kita belajar sunnah, kenapa kita yang menghalang niat itu? Kita kata tak boleh. Manusia paling baik adalah Rasulullah. Ini hal ibadah. Rasulullah yang paling tahu tentang ibadah. Andai kata baginda tidak mengajar ibadah kepada umatnya, maka tidak mengajar itulah yang terbaik pada umatnya. Kalau baginda membuat dan menjadi teladan pada umatnya, ketika itu buat itulah teladan pada umatnya. Sunnahlah yang mengembali manusia kepada acuan asal. Sekarang ini kita belajar apa itu ihsan. Nampak Tuhan, tak nampak Tuhan, tetapi kita berbuat ibadat semata-mata untuk Tuhan. Ihsanlah kita di sisi Allah. Ikhwan, susahkah dapat ihsan? Tak susah, ikhwan. Tak payah bayar tangan dengan saya, ikhwan. Saya kata, Pak Cik, ulung tangan. Selagi tak bayar, Pak Cik tak dapat ihsan. Pak Cik angkat saya pergi baling dalam kolah. Mamak dia pun buat gila dah. Tak. Sunnah tidak ada bayar, ikhwan. Apa itu ihsan? Inilah ihsan. Bawalah zahir dan batin kita bertemu Allah dalam ibadah. Bawalah zahir dan batin kita bertemu Allah dalam ibadah. Itulah ihsan. Karena itu beza orang mengamalkan sunnah, hati dia lembut pada Allah, dengan orang yang mengamal sunnah hati dia keras. Memang ada perbezaan. Kenapa? Kerana dia tidak membawa hati dia pada Allah. Ikhwan, tadi saya duduk sembang dengan sahabat dalam kereta. Apa dia? Allah menceritakan kepada kita ada satu perkara kita kena belajar. Apa dia? Quran menyatakan Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Saya ambil pada perkataan ruhama'u bainahum. Mereka berkasih sayang sama mereka. Pak Cik amal sunnah, saya amal sunnah.
Kenapa saya boleh sayang pakcik boleh sayang saya? Kulit pakcik dengan saya memang tak sama. Memang tak sama. Pakcik orang siang, saya orang malam. Memang tak sama. Pakcik Pak Din dengan saya memang tak sama. Tapi tak sama itu bukan penghalang pakcik sayang saya. Nama saya Halim bin Hasan, bukan Halim bin Din. Pakcik Pak Din, Jamaluddin. Nama saya bukan Halim bin Jamaluddin. Tapi kenapa dalam hati saya pakcik dengan pakcik Nayan ibarat ayah saya? Apa yang menyatukan, apa yang merapatkan? Satu sunnah. Yang kedua, ikhlas hati kita masuk dalam sunnah. Ini sangat penting, ikhwan. Kadang-kadang kalau kita salat cara sunnah, hati kita tak ada dalam sunnah, Allah akan renggangkan hubungan kita. Kita kasar, kita bengis, kita lambat. Quran kata apa? Ruhama'u bainahum. Ajaran Nabi kepada para sahabat lain daripada tarahum ruk'an sujadan. Depa kamu nampak depa rukuk, depa sujud, kamu nampak juga ruhama'u bainahum. Depa berkasih sayang sama mereka. Allahu Akbar. Apa itu? Sunnah dimasuki dengan ihsan. Semalam kita baca Riyadhus Salihin. Kita berjumpa dengan tajuk Sabang. Semalam. Subhanallah, perkara yang paling dahsyat kita mengaji semalam apa dia? Nabi bagi tahu Sabang yang macam mana dapat pahala syurga dan dapat pahala syahid. Tapi paling dahsyat semalam kita baca, Nabi guna perkataan li'abdil mu'min, hamba-hamba mukmin. Terus daripada situ terkeluarlah orang-orang kafir. Orang kafir kalau diuji apa pun dia sabar, tak ada pahala. Tuhan akan bayar dunia. Apa kata pensyarah kepada hadis itu? Dia kata sesungguhnya sakinah masuk daripada pintu iman, bukan daripada pintu harta, pintu ilmu, pintu apa, tidak. Mukmin yang berharta, kafir yang berharta, sakinah memilih mukmin yang berharta. Kenapa? Pintunya di situ. Pintu sakinah di mana? Pada mukmin. Pada mukmin. Orang kafir kena uji, kena uji, bunuh diri, makan kelorak, duk belahak, tak mati lagi, makan kacang tikui. Mukmin ketika dia diuji, dia nak bunuh diri, tengah 200 kali dia fikir. Tambah orang Melayu kan. Orang Melayu kalau dia kata mati bunuh diri, mati kafir, jangan main orang Melayu. Aku tak mau keturunan aku mati kafir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ikhwan, yang menyalurkan kedamaian kepada kita adalah iman heret sakinah, iman heret saadah, iman heret semua berhimpun dalam dia. Maka kita kena ada mukmin pada Allah, iman pada Allah. Pasal itu miskin cara mana Nabi Muhammad, antun sebahagian besar daripada para anbiya, mereka diuji besar, mereka tak ada harta, tapi mereka lah orang yang paling tinggi sakinah dan saadah, kedamaian dan kebahagiaan. Dari mana boleh dapat bahagia tak ada harta? Macam mana dapat sakinah dan saadah sedangkan mereka paling kuat diuji? Ya, kerana mereka ada iman pada Allah. Sakinah memilih pintu itu. Orang kafir ada harta tapi tak ada sakinah, kerana sakinah tak boleh masuk, pintu terkunci. Subhanallah, subhanallah. Datang kepada sunnah Nabi, datang, kita akan dapat nikmat daripada Allah. Tak apa, sunnah tak memerlukan pengiktirafan banyak atau sikit. Sunnah tak memerlukan award. Kita belajar sunnah, kita tak memerlukan kita ditabal tokoh Ma'al Hijrah. Untuk apa? Untuk apa? Dan kita pun tak pernah buat name tag I'm Sunnah. Tak pernah. Tak pernah, demi Allah. Di mana sunnah? Pada hati kita, pemikiran kita, diterjalikan, diterjemahkan pada perbuatan kita. Ikhwan, kerana itu kembali kepada ajaran sunnah sangat penting. Baik, ikhwan,
Soalan yang ke-30, maka selesailah. Itulah makna ihsan. Buat ibadat untuk Allah dan kerana Allah, dan ibadah itu memakai cara Nabi. Kalau orang itu boleh buat kerana Allah tapi ibadah dia pakai yang bid'ah, tak ada ihsan. Mungkin dia adil tapi ihsan tak ada. Saya pun nak jadi penceramah yang ihsan. Saya akan berhenti awal. Baik, ikhwatul iman. Soalan ke-30. Jika dikatakan kepadamu, apakah hukum mencela Allah, mencela Rasulnya dan mencaci maki agamanya atau mengolok-ngoloknya? Orang itu telah ada Islam, telah ada iman, telah ada ihsan, tiba-tiba memperolok-olokkan Allah, Rasul dan agama ini. Apa kita nak kata pada dia? Maka kamu katakan, perbuatan ini mencela Allah, Rasul dan memaki agama dan mengolokkannya, perbuatan ini adalah perbuatan kufur akbar, perbuatan kekafiran yang paling besar. Barang siapa sengaja, maka dia telah keluar daripada agama Islam. Mungkinkah orang itu ada Islam tapi mencela Islam? Tidak mungkin. Itu bermakna tidak ada hidayah dalam hati perut dia. Pasal itu ikhwan, saya mengulang perkataan para ulama salaf. Apabila kita mengaji agama, kena mengaji daripada pintu dia, iaitu akidah. Kerana tak tahan lama kalau kita baca hadis kalau tidak daripada akidah. Kerana orang cakap pandai ni begitu banyak, begitu banyak. Saya contohkan. Ada orang marah. Mungkin marah lama lah, sajalah nak bagi marah lagi. Pasal apa bubuk sora tak boleh makan? Orang marah. Apa pasal bubuk sora tak boleh makan? Puak-puak ni lah. Dia marah. Puak-puak ni tu hampa lah. Dia kata puak-puak ni lah. Sampai bubuk sora pun tak boleh minta darah. Dia buat contohnya, dia buat contoh macam ni. Esok di hari akhirat, Allah Ta'ala panggil satu orang, mai hang, masuk neraka. Dia tanya, apa salahku? Kawan malaikat jawab, dalam buku tertulis hang ini penzina, peminum arak, pemain judi, masuk neraka. Maka kawan tu dalam masuk neraka pun dia puas hati, memang aku buat benda tu semua, dia masuk. Panggil kawan nombor 2, hang masuk neraka. Dia tanya, ya Allah, apa salah aku? Ya Allah, hang derhaka mak bapak hang, hang zalim depa, masuk neraka. Dia pun masuk neraka, betul padan muka aku. Panggil kawan nombor 3, hang masuk neraka. Pasal apa masuk neraka? Malaikat pun buka buku dia, pasal hang makan bubuk sora. Dia masuk neraka. Alamak, makan bubuk pun masuk neraka. Lagu tu punya contoh dia bawa main. Apa punya sangkuriang tu. Kita dengar pun tak puas hati. Subhanallah. Ikhwan, saya ingatlah kita duk terang pasal Ashura ini, tak pernah kita kata jangan makan bubuk sora. Kita cerita apa? Kita cerita tragedi di belakang takbir bubuk sora. Itu yang mendatangkan allergic. Apa allergic ke allergic? Allergic. Alahan. Bubuk, takkan minta darah bubuk masuk neraka, hisap rokok, happy go lucky. Mana jadi macam tu? Mana boleh? Ini makan bubuk sora masuk neraka, dia tu hisap rokok, biasa-biasa saja. Mana aci macam tu? Awak dia tanya, dalam bubuk sora ada daging babi ke tak boleh makan? Tak pernah orang buat bubuk pendek tu. Tak ada. Tapi pasal apa tak boleh makan? Tak. Kita kata satu aja. Kenapa 10 Muharram tak buat bubuk kacang? Itu je nak tanya. Kenapa 10 Muharram tak buat bihun Singapura? Kenapa 10 Muharram tak buat bubuk pulut hitam? Gandum, caca. Apa bubuk lagi kita ada? Pengat pisang, pengat ubi, tepung talam, seri muka, onde-onde ataupun kuih boyan hak bulat-bulat tu. Sedap tau kuih boyan hak bulat tu, sahabat bagi saya. Sedap.
Dia bagi satu raga tu. Tengok televisyen makan, habis dah raga tu. Ustaz ni bagi lain kan? Jadi, apa hal? Kenapa tak boleh jawab soalan itu? Bubuk kacang, mana tarikhnya, mana bulannya? Bihun Singapura, mana harinya, mana bulannya, mana tarikhnya? Enggak ada apa. Tapi bubuk Ashura ada bulannya, ada tarikhnya, ada harinya. Fikirlah. Ya, memang kami buat bubuk Ashura pasal hari itu puasa. Ikhwan, siapa suruh puasa? Nabi Muhammad. Dalam hadis tentang Ramadan, Nabi kata apa? Siapa yang puasa, jamu orang buka puasa, dia dapat pahala dia dapat pahala orang tu puasa. Kenapa ketika sambut Ashura dan Tasu'a, Nabi tak ulang benda itu? Dalam hadis lain Nabi kata apa? Mukmin yang baik, Islam yang baik, beri makan dan sebarkan salam. Nabi kata beri makan. Ada Nabi habang, orang Arab kan ada macam-macam makan. Tu dalam hadis palsu tu ada bubuk harisa. Bubuk harisa. Dia tu menjaga bubuk. Orang tak main beli bubuk dah. Dia fikir lagu mana nak bagi mereka ni beli. Maka dia kata, Nabi bersabda, siapa nak tulang belakang kuat tak kena buah pinggang, makanlah bubuk harisah. Orang main beli sampai habis 2 periuk. Tapi at least bubuk harisah itu adalah bubuknya maujud. Bubuknya ada di tengah-tengah orang Arab. Adanya tak ada hari, tak ada sempena, tak ada apa. Tapi kenapa bubuk Ashura itu hanya 10 Muharram, bulan Muharram, tarikhnya sahaja? Memberi orang berpuasa itu makan bagus. Kenapa Nabi tak abang pun makan apa? Nabi suruh puasa dan Nabi sengap. Nabi kata kita puasa 10 Muharram, kita lebih layak merayakan kemenangan Musa. Tapi kalau aku panjang umur, aku nak puasa 9, samalah 2 hari. Pasal Yahudi puasa 10, aku puasa 9, 10. Kita khilaf dengan Yahudi. Kenapa bila Syiah sambut Karbala Muharram di Karbala, dia petik Swiss tu 10 Muharram, 10 Muharram menyala di seluruh Asia buat bubuk suara. Tak mau fikirkah itu? Tak mau bacakah itu? Baca dulu. Mari kita buat bubuk suara dalam bulan raya haji. Pasal bubuk syura dekat orang Melayu ni campur pokok pisang, buah pisang, ubi, kacang-kacang kan. Dia tak berokok dalam tu nah. Bubuh tu, marilah kerana kita ini nak merayakan Aidil Adha, sempena Aidil Adha kita buat bubuk suara. Orang Melayu akan golek kepala. Dia jadi macam pening. Dia kata ni bukan Muharram. Kalau betul bubuk itu tidak ada kena-mengena dengan akidah, pindah hari dan bulannya. Pindah sahaja. Pindah. Bulan Safar, buat bubuk suara. Bulan Muharram buat bihun Singapura. Tak mau dah. Kenapa tak mau? Tak mau. Should be wrong somewhere. Ada yang tak kena. Bila dia putar channel tu, gambar tak keluar, lain ketak. Area tak kena. Sama ada gagak pergi duduk atas tu ke, ataupun area tak kena. Mesti ada benda tak beres. Bukan tak boleh makan. Cubalah buatlah mai hantar karua tengok, kami kedarah sampai habis lagi. Tapi lah tak mai hantar Muharram baru hantar. Why? WHY, why? Bukanlah kawan tu masuk neraka pasal minta kedarah bubuk ni. Walaupun kawan tu tak makan bubuk ni 10 Muharram, tapi dia boleh masuk neraka kalau dia ada akidah yang buruk 10 Muharram. Kenapa awak masuk? Sebab dia percaya ni bulan baik, bulan ni lah Nabi Nuh buat bubuk suara. Sudah cukup akidah dia fasad. Kita pun tak banjir macam zaman Nabi Nuh kan? Ada tak Pulau Pinang banjir macam zaman Nabi Nuh? Tak ada. Kampung Dodoi pun dekat Rawana tu air naik sikit aja. Bila air surut, apa kerja mula kita buat?
Air banjir masuk rumah kita kan. Nabi Nuh tu bukan air masuk rumah. Bukan air masuk rumah, tenggelam habis negeri. Agak-agaklah bila bahtera Nabi Nuh tu landing, first job dia nak buat apa? Becak mula-mula sekali nak turun kapal, becak lagu mana? Kita bila air surut, alamak, caution hilang, semua hilang. Mula-mula kita fikir nak tarik selut-selut daripada rumah nak keluar. Nabi Nuh tak fikir tu. Mula-mula dia fikir nak kacau bubuk lagu mana. Santan ambil tahu mana santan? Kedai mana buka hari tu? Gas beli kat mana gas? Kalau cucu api perahu terbakar lah satu perahu. Kalau kita tanya soalan tu, dia kata kita layak buruk. Kita tak layak buruk, tapi jangan ada akidah yang batil. Nuh ni bukan chef Wan. Mai nak turun pergi cari periuk 5 gantang, rebus pelekat api, masak, panggil orang buat kenuri. Itu kerja chef Wan, Syekh Ismail. Ini Nuh alaihi salam. Anak dia baru tenggelam dalam tu, bapak boleh kacau bubuk lah. Come on baby. Anak dia Quran kata sa'awi ilal jabal. Anak dia kata aku naik bukit. Allah kata mati anak dia. Nuh jatuh atas bahtera. Rabbi innahu min ahli, Tuhanku, anak aku. Allah kata innahu laysa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Dia bukan anak hang Nuh biar dia mati. Dia bukan beramal dengan amal salih. Mata ayah tengok anak mati kafir. Bapak lah, agak-agak bapak ni tengok anak mati lagu tu, ayat surut, mula-mula nak cari apa? Mayat anak. Tak tahu Nuh ni bahtera mendarat aja, dia tanya, periuk 5 gantang mana periuk 5 gantang? Apa punya hal kau ini? Jangan kau rendahkan martabat Nuh sebegitu. Lepas tu kalau Nuh alaihi salam buat bubuk suara, bukankah tu nama dia bubuk arwah? Nuh buat kenuri arwah. Sunnah Nabi ke buat kenuri arwah? Apa ini? Ini yang kita kata bukan pasal makan bubuk suara. Di belakang takbir. Apa mainan, apa skrip, apa filem, apa ini? Apa nama filem ini? Siapa direktornya? Siapa sutradaranya? Siapa pelakonnya? Iblis dan syaitan. Kalau karena itu kamu menjayakan bubuk suara, eloklah masuk neraka. Bukan patut, eloklah nak masuk. Bukan kerja kita menghukum manusia ke neraka. Tetapi you better be careful what you say. Awak kena hati-hati apa awak cakap. Bukan awak ni lah, awak yang cakap tu. Ikhwan, jangan mencela. Apa hukum orang yang mencela Allah, Rasul, agama dan memperolok-olokkannya? Hukumnya adalah kufur. Ikhwan, jangan memperolok-olokkan apa yang datang daripada Rasul. Firman Allah Ta'ala, Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum. Surah Taubah ayat 65-66. Katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kamu selalu berolok-olok? Tidak perlu kamu minta maaf kerana kamu menjadi kafir sesudah beriman. Dengan Allah tak boleh olok, dengan ayat Allah tak boleh olok, dengan Rasul tak boleh olok. Ikhwan, semua yang ada riwayat yang sahih daripada Nabi itu ada kena mengena dengan Rasul. Jangan olok-olok. Apa yang para ulama hadis telah katakan itu daripada Nabi, jangan olok-olok. Para ulama hadis berbincang, ada ataupun tidak hadis Nabi letak tangan atas dada. Akhirnya para ulama kata ada. Kita nak letak atas tangan, nak letak bawah, itu hal kita. Kita buatlah apa yang kita yakin. Itu nasihat Ustaz Nan. Saya bersetuju tadi Ustaz Nan bagi nasihat dengan saya. Saya setuju. Kau ulama hadis tak akan buat apa yang tidak ada dalil, kata Ustaz Nan. Kau beramal apa yang kau yakin. Tetapi apa yang kau jangan buat,
perolok-olok apa yang sabit dalam agama. Kau tak mau letak tangan atas dada, itu hak engkau. Kerana kau yakin dalil letak atas perut itu jelas. Kau boleh amal, tak ada siapa pun nak letak kau dalam ISA, telah mansuh hukum itu. Tetapi apa hak engkau perolokkan orang letak tangan atas dada? Ulama hadis, ini kau dengar elok-elok. Ulama hadis, orang yang ada ilmunya lebih banyak daripada kejahilannya, itu dipanggil muhaddis. Kalau jahilnya lebih banyak daripada ilmunya, orang tak panggil muhaddis. Ilmunya mengatasi kejahilannya, itu muhaddis. Pengetahuannya mengatasi kejahilannya, itu muhaddis tentang Nabi. Mereka kata memang ada riwayat Nabi letak tangan atas dada. Kenapa kau kata tu demam korah? Kau tulis buku, kau kata demam korah. Dalam YouTube kau kata demam korah. Kenapa kau perolok-olokkan apa yang ulama hadis kata ada? Kenapa kau perolok-olokkan? Oh, mereka ni pagi-pagi sejuk, lepas tu mereka tangkap dada. Apa itu? Bahasa apa tu? Ni bahasa apa ni? Oh, saya tak pernah jumpa hadis letak tangan atas dada. Kau tak jumpa, ulama hadis jumpa. Saya tanya dah guru saya pun tak jumpa. Guru kau tak jumpa, ulama hadis jumpa. Ibnu Khuzaimah, siapa dia Ibnu Khuzaimah? Ibnu Khuzaimah ni juru nikah kan? Ibnu Khuzaimah ni siapa dia? Ibnu Khuzaimah, ada sahih Ibnu Khuzaimah, dia kata ada. Dia kata ada. Kau kata tak ada, tak apalah, kau tak buat, kau yakin hadis apa yang kau pegang itu hak engkau. Tapi apa hak engkau nak kata orang ini sedang demam korah? Orang ni sedang demam korah. Orang main sembahyang gedik jari. Ya. Soalnya gedik jari ni ada tidak ada dalam hadis? Di sisi muhaddisin ada. Cuma mereka khilaf martabat hadis itu dan makna itu. Tetapi wujud tak perbahasan itu wujud. Apa hak engkau nak kata pok-pok gedik jari ni, depa ni apa? Apa dia berkata gila apa? Ada satu bahasa baik juga kita dengar pun sakit hati juga. Bagus bahasa dia. Apa hak engkau? Apa hak engkau? Kita ikhwan, bukan kata orang itu tak buat sunnah Nabi. Kalau orang itu buat masih dalam mazhab pun kita tidak kritik. Kita tak kritik. Seperti pandangan Ustaz Nan bagi, walaupun pandangan mazhab itu dhaif, dia ijtihad, dia tetap dapat satu pahala. Kita tak kritik. Itu ta'lim, sistem manhaj ta'lim Ahlus Sunnah. Tapi yang mereka kritik ini adalah sunnah Nabi. Oh, mereka tu tak buat tahlil. Mereka tu memang bukan pergi tanam mayat, mereka sepak masuk lubang. Allahu Akbar. Kita tanam mayat, talqin berdiri pak cik, dia kata kita sepak mayat masuk lubang. Demi Allah, yang kita tanam mayat lagu tu di mana kita ambil? Siapa ajak pada kita? Siapa ajak pada kita? Yang ajak pada kita siapa? Sepitung? Siapa ajak pada kita? Sunnah Nabi. Hadis Imam Muslim, hadis Imam Abi Daud, hadis Bukhari. Tiap-tiap sunan ada bab jenazah. Tiap-tiap sunan ada bab jenazah. Tiap-tiap fiqh ada bab jenazah. Di situ ambilan kita. Kau gamak kata orang ini sepak mayat masuk lubang. Siapa sekarang hina Nabi? Kenapa pada orang ni kita tak buat piket? Patut kita membuat demonstrasi pada puak-puak ni. Tapi sunnah tak buat demonstrasi. Sunnah tak buat demonstrasi. Demonstration. Subhanallah ikhwan. Jangan perolok-olok. Tanah sudah. Kita datang sembahyang subuh. Kita percaya dalil subuh tak ada kunut itu lebih kuat. Tapi pernahkah kita mufarrakah dengan imam baca doa kunut subuh? Tak pernah. Kalau ada orang sunnah mufarrakah, tunjuk kepada kita, kita nak tengok wajahnya. Dan kita nak tarik topeng dia itu.
Mesti bukan orang sunnah pakai topeng sunnah. Kita bagi Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Habis tu imam tu duduk zikir kuat-kuat, Astaghfirullahalazim. Pernah tak kita angkat tangan? Oh, bid'ah. Pernah kita angkat tangan begitu? Apa imam ni turut bid'ah dalalah. Pocik. Sahabat orang sunnah pernah buat begitu? Sahabat orang sunnah pernah buat? Sahabat pernah buat? Seluruh sahabat tak pernah buat. Tapi siapa yang buat? Ada orang lain yang menuduh kita ini sombong, tak mau berdoa. Mana dia tahu kita tak baca doa? Mana dia tahu kita tak baca doa? Dia ada CCTV kan? Ini sombong. Sombong. Baca dalam bab zikir lepas sembahyang, lepas bagi salam. Isteri Nabi yang bernama Ummu Salamah kata, lepas Nabi bagi salam, Nabi duduk sat, lepas tu Nabi bangkit tanpa membaca apa-apa. Dalam bukan dalam berita harian Cosmo ataupun Metro. Dalam jangan silap buat rujukan. Sombongkan Nabi dan para sahabat. Kita ikut siapa? Kita ikut Nabi dan para sahabat. Jangan cela, jangan cela. Sepatutnya kalau nak mencela, orang yang mengikut sunnah Nabi lebih berhak mencela orang tak ikut sunnah Nabi. Tapi demi Allah, celaan tidak wujud dalam agama ini. Ini tajuk yang kita baca, ikhwan. Tazkiyah untuk kita yang menerima sunnah. Jangan kau perolok-olokkan apa yang datang daripada Allah dan Rasul. Apa akan jadi? Kau akan jadi kufur kepada Allah. Karena itu ikhwatul iman, kata benda yang para ulama kita sebut yang boleh buat seseorang itu jadi kufur, banyak. Saya ambil satu di antara banyak itu. Apa dia? Benda yang boleh buat seseorang itu menjadi kufur, di antara salah satunya apa dia, ikhwatul iman? Salah satu daripadanya, dia kata, man i'taqada anna ghaira hadiyun Nabi sallallahu alaihi wasallam akmala min hadiyihi aw anna hukma ghairuhu ahsan min hukmihi. Sesiapa yang percaya lain daripada petunjuk Nabi lebih sempurna daripada petunjuk Nabi, orang itu boleh kufur Allah. Sesiapa yang percaya lain daripada petunjuk Nabi lebih akmal, lebih sempurna daripada petunjuk Nabi, orang itu boleh kufur. Ataupun dia percaya hukum hakam yang dibawa oleh orang lain lebih ahsan, lebih baik daripada hukum hakam yang dibawa oleh Nabi, maka dia boleh jadi kufur pada Allah. Fahuwa kafir, dia boleh jadi kafir pada Allah. Pernah tak kita kata memang Nabi buat elok, tapi kita nak bagi elok lagi? Hantu pernah dengar bahasa lagu ni? Kenapa orang gamak cakap macam tu? Kita tak kata dia kufur, kita kata awak gamak dia cakap macam tu. Kemudian dia bawa perbandingan kepada kita yang tak tahulah Nabi Muhammad duduk tak mana kat dia. Hang kalau nak ikut Nabi Muhammad, hang naik kereta buat apa? Naiklah unta. Awak cakap macam tu, layak ke? Layakkah kita cakap macam tu kat Nabi? Ada hang kata nak ikut sunnah Nabi kan? Nabi hang pernah tengok Nabi makan roti canai, hang makan kurma dengan ayat sejuk sudah ha. Astagfirullahalazim. Pun demikian, ketika contoh itu dia bawa kepada kekasih Allah, dia rasa dia di atas petunjuk. Apa ini ikhwan? Apa ini? Kalau memanglah Nabi tak buat tahlil, ni hang dengar aku nak kata, kalau semua nak ikut Nabi keluar rumah tak boleh. Astagfirullahalazim. Habis ikut siapa boleh keluar rumah? Ikut siapa baru boleh naik kereta? Ikut orang kafir? Ikut Amerika? Ikut White House? Apanya hang cakap ni? Tapi hang sambut maulud Nabi, tapi hang pakai bahasa apa ni? Memang maulud Nabi tak buat, kita lah kena buat. Takkanlah nak Nabi kalau buat, dia masuk baku yang kat sendiri. Astagfirullahaladzim. Itu bahasa kau bubuh kat Nabi.
Lepas tu kau dakwa kau mukmin. Kau gamak kata kalau Nabi buat maulud Nabi dia masuk baku yang kat sendiri. Astaghfirullahalazim. Quran menyatakan wa innaka la'ala khuluqil azim. Inilah orang akhlak yang paling mulia. Adakah dalam paling mulia tu angkat bakul masuk sendiri? Masuk dalam bakul angkat sendiri? Itulah lidah orang yang kufur Allah. Tapi siapa cakap begitu? Tuan guru, tuan syekh. Tapi ketika mereka memberi perumpamaan dan misal seperti itu, mereka pernah menyesal? Tak. Bahkan mereka rasa mereka di atas petunjuk Allah. Kata para ulama sunnah, sesiapa yang yakin lain daripada petunjuk Nabi akmal, lebih sempurna daripada Nabi, fahuwa kafir. Dia boleh keluar daripada agama ini. Tapi demi Allah, saya tidak menghukum orang, demi Allah. Saya menyatakan tak layak seorang mukmin berkata demikian. Bahkan di antara itu, apa kata ulama sunnah? Antum tengok, man i'taqada anna ba'd an-nas yas'ahu al-khuruj min syari'ati Muhammadin kama wasa al-khidru al-khuruj min syari'ati Musa alaihi salam fahuwa kafir. Sesiapa yang berkeyakinan sebahagian manusia boleh keluar daripada sunnah Nabi ni, seperti mana dia yakin Nabi Khidir tak ikut syariat Musa, maka dia kafir. Siapa boleh tinggal sunnah Nabi? Siapa? Tetapi yang duk bercakap wali abdal, wali abjad, wali gedebang-gedebung ni semua ni, wali itu sampai peringkat dia kata apa? Allah dalam jubah aku. Aku tak makan, Tuhan yang makan. Aku tak tidur, Tuhan yang tidur. Bahasanya korap, syariatnya korap. Orang itu diangkat menjadi wali. Siapa yang terkena mainan iblis ni? Siapa yang terkena mainan iblis ni? Betul lah, Ibnu Jauzi menulis Talbisul Iblis, jerat-jerat perangkap iblis. Siapa ini? Siapa yang bagi tahu itu syariat? Siapa yang bagi tahu ini ilmu kulit, kami ilmu batin? Siapa yang bagi tahu? Dari mulut Nabi tak ada. Inilah lisan-lisan, skrip-skrip yang keluar daripada iman, masuk wilayah dan garisan kekufuran pada Allah. Ikhwan, kenapa kita tak terjebak? Kerana kita ada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ahsanul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah kita, ikhwan. Demi Allah, bukan kerja kita bagi tahu si A itu jahat, si A itu baik, tapi kita bertanya apa bahasa kita kepada Nabi. Apa bahasa kita pada Nabi? Quran kata sami'na wa ata'na, Yahudi kata sami'na wa asayna. Yahudi kata dekat Nabi-Nabi dia, kami dengar tapi kami lawan. Yahudi kata sami'na wa asayna, hai Nabi kami dengar tapi dengar elok, ni kami nak lawan. Itu perangai Yahudi. Sahabat kata sami'na wa ata'na, ya Rasulullah kami dengar, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Ikhwan, pernahkah kita kata Allah dan Rasulnya lebih mengetahui? Sahabat tak cerdik ke? Umar boleh perintah dunia, 2/3 world. Betul ke bahasa saya? 2/3 dunia. Ibnu Katsir dalam kitab Bidayah wan Nihayah kata, ada wakil daripada benua Afrika datang pada Umar, tolonglah lebarkan wilayah perintahan kamu, bagi negeri kamu berteduh, negeri kami berteduh dalam negeri kamu. Apa Umar jawab? Umar kata, hanya ada satu Umar, aku tak lakat dah. Dia kata tak payah main tengok. Hang mengaku kata kami masuk dalam hang pun kami rasa keamanan itu. Orang yang nak perintah lagu tu orang tak cerdik ke? Cerdik otak para sahabat. Tetapi apa sikap mereka dengan Nabi? Sami'na wa ata'na, Allah wa rasuluhu a'lam.
Kita belajar tinggi. Tiba-tiba kita dengar hadis Nabi kata kullu bid'atin dalalah. Kita tak kata Allah wa rasuluhu a'lam. Kalau Nabi dah kata semua bid'ah itu sesat, Allah dan Rasulullah yang mengetahui sebenarnya. Kita tak, terus kita kata bid'ah ada dua, satu sesat, satu tak sesat. Waduh, apa itu? Apa itu? Ikhwan, sunnah membawa kita rendah diri kepada Allah. Kenapa pelan kita belajar, kita pelan sombong, tapi kita mengiktiraf itu tawadhu'. Allahu akbar. Makin khilaf dengan sunnah, makin orang itu mendapat gelaran tuk guru, tuan guru, maha guru, muruku. Gelaran hebat kita bagi. Siapa yang mendapat gelaran maha guru ni, mereka adalah orang yang paling hebat. Renovation. Betul, renovation. Ubah suai. Kalau bid'ah dia panggil apa? Renovasi. Innovation. Paling dahsyat innovation, itulah orang yang paling bijaksana. Orang yang ikut sunnah Nabi, ini semua tak terpakai, ini semua mengaji tak habis, ini semua tak bersih hati dengan kepala otak dia sendiri. Betulkah jalan itu, ikhwan? Tak. Demi Allah tidak. Mestilah kita menyatakan tidak ada yang lebih baik daripada petunjuk Nabi. Kata Imam Malik, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Aku sempurnakan agama ini, aku cukupkan nikmat kepadamu, aku redha Islam ini jadi agamamu. Ayat itu turun kepada Nabi, bukan kepada kita. Bagaimana kau boleh merasakan kau lebih baik dari Nabi? Allah ikhtihar Nabi. Subhanallah, ikhwan. Kerana itu jangan berolok-olok, ikhwan, jangan berolok-olok. Saya ulang lagi sekali, hanya ingat dalam hati benda lain lebih baik daripada Nabi sudah melayakkan kekufuran. Tambah tamsil bahasa-bahasa yang kita angkat ini, sunnah tidak ada nilai. Yang ada nilai siapa dia? Maha guru, tok guru, syekh saya. Tuan jangan main, syekh saya mengaji lama. Mengaji syekh saya mengaji lama. Syekh saya boleh cakap Arab. Dia ingat Abu Jahal cakap boyan ke? Abu Jahal cakap bahasa apa? Itu saya teringat seorang ustaz sunnah, dia kata apa? Dia kata orang Melayu pergi Mekah ni, dia kata orang Melayu, bukan saya kata. Dia kata orang Melayu pergi Mekah, bawa balik kurma dengan zam-zam, buah tasbih, balik sajadah. Kan? Lepas tu bila kawan dia Cina mai ziarah dia, dia tak tuang zam-zam bagi ke kawan Cina, dia tuang kopi O. Bila kawan Melayu mai, dia tuang zam-zam. So orang Cina ni tanya, saya tak boleh minum ke zam-zam? Dia kata tak boleh minum, awak kapiak. Cina kapiak, tak boleh minum. Yang kena minum orang Melayu. Jadi ustaz ni tanya, dia terlupa, dia ingat Abu Jahal dengan Abu Lahab minum kopi O ke? Mereka pun minum zam-zam juga. Dahsyat, ustaz ni begitu keras. Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Lahab duduk di Mekah minta kedai apa? FNN, Fanta, Sasi. Mana ada kelang FNN masa tu? Dia minta kedai zam-zam lah. Abu Jahal pun minta kedai kurma lah. Yang hang tak bagi Cina minta kedai tu pasal apa? Orang pergi Mekah tak balik zam-zam pun tak apa, tetapi buat balik khutbah Nabi di Arafah. Orang Melayu tak balik khutbah Nabi, dia buat balik tu Arab tinggi, tu Arab sigung dia, hatu dia buat balik. Hatu dia buat balik. Dia cek 12 malam. Dum. Ikhwan, tidak boleh menganggap lain daripada Nabi berada di atas. Sekali-kali tidak. Depa datang bagi zikir, tuan, buatlah ini zikir. Ini saya namakan zikir Maha Guru. Dia bagi zikir Maha Guru. Kita tengok zikir itu tak ada dalam senarai zikir Nabi yang lepas sembahyang. Jangan sekali-kali amal. Jangan sekali-kali amal.
bahasanya elok, barisnya betul, tajwidnya elok, nahunya elok, tetap tidak elok. Kenapa? Tidak datang dari Nabi. Akmal, agama itu sempurna, sunnah dia juga sempurna. Allah yang menyempurnakan sunnah Nabi. Jadi ikhwan, kita tanam dalam hati kita itu dahulu. InsyaAllah kalau diberi panjang usia, sihat badan, kita akan masuk yang ke-31. Jika dikatakan padamu, apakah balasan bagi orang-orang yang beriman dan apakah balasan bagi orang-orang yang kafir pada hari kiamat nanti? Orang yang ikut Nabi total, dia ini mukmin, dia beramal saleh. Apa balasan Allah di hari akhirat? Orang kafir yang Islam pun tak masuk, apa balasan dia? Ini kita tengok selepas kita menyambut Aidul Adha Al-Mubarak. Lepas Aidul Adha kita sambut, kita akan baca tajuk ini insya-Allah. Wallahu a'lam. Semoga kita diberkati, diberi kekuatan oleh Allah untuk mengihyakan sunnah Nabi, dan paling penting Allah beri pada kita ikhlas yang tinggi kepada Allah Taala. Mudah-mudahan Allah merahmati kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Wassallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.